Dr. Mohamed Mursi sebagai pemimpin yang sah, yang dipilih oleh rakyat. Bahkan banyak pihak menyebut bahawa kerajaan Amerika telah memberi sokongan secara moral, bahkan cuba untuk membantu kerajaan Mesir melalui insentif-insentif tertentu, antaranya bantuan yang cuba diberikan melalui IMF. Ini adalah perkara pertama yang cuba dilakukan oleh Obama. Kemudian ditiupkan apa disebut sebagai pasca modernism, pasca Islamism, post Islamism, suatu aliran yang dikatakan antagonistik ataupun aliran yang bercanggah dengan semangat Islamism sebelum ini. Apabila Al-Ikhwan Muslimun, kumpulan-kumpulan Islam, mereka ingin menegakkan Islamism. Islamism ini bermaksud menjadikan Islam itu sebagai dasar dan ideologi politik, sebagai ganti kepada liberalism dan sosialisme. Jadi diwujudkan suatu istilah yang digunakan, yang dipopularkan, disebut pasca Islamism, post Islamism, yang ingin menunjukkan bahawa kumpulan-kumpulan Islam telah lari daripada prinsip-prinsip yang cuba mereka ketengahkan suatu di peringkat awal kebangkitan kumpulan Islam. Tetapi apa yang berlaku? Kumpulan-kumpulan Islam ini tidak semudah itu memasuki perangkap kuasa-kuasa besar ini. Sama ada di Indonesia, sama ada di Mesir dan di tempat-tempat yang lain. Walaupun mereka menunjukkan suatu pendekatan yang agak tolerant, suatu pendekatan yang lebih terbuka, suatu ucapan dan tema yang lebih demokratik, tetapi tidak semudah itu mereka masuk ke dalam perangkap kumpulan-kumpulan yang mahu menjadikan kumpulan Islam ini sebagai kuda tunggangan mereka. Inilah titik tolak yang berlaku. Apabila Dr. Mohamed Mursi dan rakan sejawatnya ataupun Perdana Menteri Turki Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, yang mereka itu seolah-olah mempunyai suatu mutual understanding, suatu persefahaman yang boleh dianggap persefahaman yang pokok, terutama dalam isu yang berkaitan dengan Israel, isu yang berkaitan dengan pembukaan sempadan Rafah, isu yang berkaitan dengan bantuan kepada kumpulan Hamas dan juga bantuan kepada pelarian-pelarian Israel, juga masyarakat pelarian Palestin dan juga masyarakat Palestin yang berada di Gaza. Inilah di antara isu yang telah menjadi suatu titik perbezaan yang paling ketara di antara pendekatan yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan Islam yang memerintah Mesir dan juga kumpulan-kumpulan yang lain apabila kerajaan Mesir di bawah pimpinan Mursi telah mengambil sikap yang begitu agresif untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin dengan pembukaan sempadan, membenarkan kemasukan bantuan-bantuan kemanusiaan, bahkan ada yang menyebut bantuan logistik untuk menghadapi serangan Israel. Dan kesannya suatu Israel menyerang Gaza dalam beberapa bulan yang lepas, dalam tahun 2012. Serangan itu hanya mengambil masa seminggu dan kemudian Israel melakukan gencatan senjata. Dia tidak melakukan seperti mana yang dilakukan sebelum ini, suatu serangan udara yang berpanjangan. Bahkan apa yang dilakukan oleh tentera Hamas, pejuang-pejuang Hamas, adalah begitu di luar dugaan apabila mereka boleh membalas serangan itu dengan suatu balasan, suatu tindak balas yang tidak dijangkakan oleh Israel. Dan ini dianggap sebagai suatu perkara yang begitu besar. Kesan daripada kumpulan-kumpulan Islam, khususnya di Mesir, dan juga kumpulan yang asalnya ada kaitan dengan kumpulan Islam, iaitulah Tayyip Erdogan, yang menunjukkan suatu komitmen bersama untuk menyelesaikan isu masyarakat Islam yang tertindas di Palestin. Dengan sebab itu,
telah mengambil suatu langkah yang berbeza. Saya percaya Amerika khususnya di bawah pentadbiran Barack Obama, mereka telah membuat suatu turnover, tidak lagi memberi sokongan kepada kumpulan yang naik melalui saluran demokrasi di Mesir dan juga di Tunisia dan tempat-tempat yang lain. Apabila dilakukan suatu perancangan yang cukup halus melalui proksi-proksi mereka, khususnya Arab Saudi dan juga UAE, United Emirat Arab Bersatu, dan diikuti kemudiannya oleh Qatar. Ada seorang individu yang sangat berkesan dan berpengaruh yang memainkan peranan dan percabulan di sini, yaitu Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz, ataupun disebut Putera Bandar. Putera Bandar ini adalah bekas wakil kedutaan Arab Saudi ke Amerika Syarikat dari tahun 1983 sehinggalah tahun 2005. Dia telah berkhidmat sebagai duta Arab Saudi di Amerika Syarikat selama 22 tahun. Dan dia berkhidmat, mempunyai hubungan yang rapat dengan Presiden-Presiden Amerika Syarikat, termasuklah Donald Reagan, termasuklah Bush Junior, termasuklah Clinton, dan juga Bush Papa sini. Dan dengan sebab itu, Putera Bandar ini merupakan di antara kingmaker, orang yang mencaturkan apa yang berlaku sebenarnya di Mesir, dengan keterlibatan Arab Saudi secara langsung untuk memberi dana dan sokongan moral kepada golongan tamarud yang berada di Mesir. Kalau kita lihat sejarah Putera Bandar ini, beliau adalah di antara orang yang disyaki terlibat dalam membiayai pengganas-pengganas yang melakukan serangan di WTC pada tahun 2001, 11 September, yang melakukan serangan di WTC ini. Dua orang daripada teroris itu dikatakan dibiayai oleh Putera Bandar. Dia yang membiayai golongan teroris ini. Dan ini dibocorkan baru-baru ini Barack Obama sewaktu 10 tahun, 1 dekad ulang tahun mengenang semula peristiwa kejadian pengeboman di WTC ini. Barack Obama telah berjanji kepada keluarga mangsa bahawa dia akan mendedahkan siapakah dan apakah hubung kait di antara pembiayaan Putera Bandar ini terhadap teroris, dua orang teroris. Tetapi kemudiannya tak jadi. Suatu perjumpaan itu Barack Obama tak menjelaskan apakah benar terlibat kerajaan Arab Saudi dengan pengeboman di WTC. Dan Putera Bandar ini mempunyai banyak kisah yang menarik. Antaranya ialah skandal pembelian senjata daripada Britain yang disebut Al-Yamamah skandal pada zaman pemerintahan Margaret Thatcher dan lain-lain. Beliau adalah seorang yang sangat bijak, seorang yang mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam bidang ketenteraan. Pada tahun 2005, beliau telah meletakkan jawatan sebagai duta Saudi di United States, Amerika Syarikat, dan kembali semula ke Arab Saudi lebih kurang sebulan sebelum pengangkatan Raja Fahd. Kemudian beliau dilantik sebagai Setiausaha Pertahanan Negara Arab Saudi. Sehinggalah pada tahun 2009 apabila Raja Abdullah memperbaharui semula pelantikan beliau, dan akhir sekali beliau dikatakan telah cuba untuk melakukan rampasan kuasa di Arab Saudi. Pada tahun 2009 itu, dia cuba untuk melakukan rampasan kuasa daripada Raja Abdullah, sehingga disebabkan oleh itu beliau telah dikenakan tahanan rumah, sehinggalah